Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur menjelang Pilihan Raya Negeri Melaka dan juga menjelang Hari Penamaan Calon pada 8 November 2021 untuk Pilihan Raya Negeri Melaka. Jadi amat penting kita memberi sedikit senario apa yang akan berlaku menjelang Hari Penamaan Calon dan apakah intipati kempen yang akan dilaksanakan, yang akan dinaratifkan oleh pemain politik dan juga parti-parti politik sepanjang hampir 2 minggu mereka diberi peluang untuk berkempen pada kali ini. Dan kita tahu kempen sebenarnya sudah pun bermula sejak pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka. Jadi hanya kita ingin tahu siapakah aksi-aksi dan juga pelaku-pelaku politik yang akan bertanding di kesemua N1 hinggalah N28 untuk Pilihan Raya Negeri Melaka dari Kuala Linggi hinggalah ke Sungai Rambai. Jadi Prof. Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center yang sentiasa berada di lapangan dan akan memberikan dapatan culaan mereka tidak berapa lama lagi. Dr. Midin, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Haji. Alhamdulillah, sihat. Jadi apa yang kita bincangkan sepanjang hampir 1 bulan ini sudah menghampiri untuk Hari Penamaan Calon pada 8 hari bulan, Dr. Midin. Jadi adakah apa yang kita gembar-gemburkan, pihak PN, BN misalnya tidak mahu ada pertemuan di kalangan parti-parti rakan mereka dalam jajaran PN dan juga BN. Begitu juga Pakatan Harapan didesak supaya meninggalkan 4 orang calon yang menarik sokongan dari memberikan sokongan kepada Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali. Tidak wajar diberi tempat dalam sebarang kursi untuk komponen Pakatan Harapan. Begitu juga kita dengar ada ura-ura parti-parti di luar Melaka seperti Putra dan juga parti yang belum didaftarkan seperti Muda akan menampilkan calon mereka. Begitu juga kita menunggu dari Pejuang walaupun pengurusi mereka sudah tamatkan, mereka tidak akan bertanding dan menyokong sebarang calon untuk Pilihan Raya Negeri Melaka. Jadi segala rempah rantus sepanjang sebulan ini, adakah kita akan melihat sesuatu yang muktamad menjelang hari Isnin nanti? Terima kasih, Haji. Bagi kami di Ilham Center mendapati beberapa andaian angkubah-angkubah yang kami letakkan sebelum pilihan raya ini apabila diumumkan sahaja pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka telah mula diberikan jawapan oleh mereka yang terlibat, terutamanya oleh parti-parti yang akan bersaing di Melaka. Terutamanya dalam konteks kerjasama di antara parti yang akan terbentuk menjelang pilihan raya negeri Melaka ini. Kalau kita lihat kepada jawapan yang diberikan oleh Presiden PAS dalam kenyataan 2 hari yang lalu apabila beliau menyatakan bahawa PAS akan menggunakan lambang PN untuk menunjukkan bahawa kerjasamanya PAS adalah dengan Parti Bersatu dan dengan Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri Melaka ini merupakan, bagi saya, merupakan jawapan kepada jemputan UMNO untuk bekerjasama dengan PAS dan juga dengan cara UMNO meletakkan syarat bahawa PAS akan bertanding dengan menggunakan logonya sendiri untuk menunjukkan bahawa PAS suci murni untuk bekerjasama dengan UMNO. Jadi dalam konteks itu saya rasa terjawab. Dan sekarang ini sehinggalah pada hari Isnin ini kami di Ilham Center menantikan lagi beberapa dapatan yang kami dapati dalam kajian lapangan. Contohnya yang menunjukkan bahawa kebanyakan pengundi masih lagi walaupun dalam keadaan tidak berpuas hati, kebanyakannya marah dengan apa yang berlaku di Melaka ketika ini, tapi pada masa yang sama juga mereka dilihat masih lagi menunggu untuk melihat siapakah calon-calon yang akan diletakkan oleh parti-parti politik untuk bersaing di Melaka. Jadi dalam konteks ini menarik, Haji, untuk kita lihat apakah strategi-strategi yang akan digunakan oleh parti politik terutamanya dalam meletakkan calon. Kami di Ilham Center meletakkan beberapa angkubah dan calon ini sememangnya menjadi salah satu angkubah yang penting dalam membentuk keputusan yang akan didapati oleh setiap parti yang bertanding di Melaka. Jadi di sentimen di bawah, Dr. Midin dan juga rakan-rakan Ilham Center, adakah sentimen dan persepsi bahawa pilihan raya negeri ini satu pilihan raya yang tidak digini? Dr. Midin ungkapkan di awal pembubaran Dewan Undangan Negeri dan juga persyarahan pilihan raya negeri oleh pihak SPR pada beberapa minggu lalu. Adakah sentimen ini di kalangan pengundi di Melaka masih kuat, mereka tidak mahu pilihan raya, ataupun menjelang Hari Penamaan Calon mereka sudah ada sedikit anjakan dan mereka ingin wait and see dahulu
seperti mana yang dikatakan tadi? Sehingga ke hari ini dapatan kami mendapati masih lagi Haji, masih lagi pengundi sebenarnya tidak berpuas hati. Cakap-cakap di kedai kopi dan sebagainya masih lagi menunjukkan bahawa kebanyakan pengundi tidak berpuas hati dengan mengapa mesti mereka turun mengundi sekali lagi. Terutamanya bagi kumpulan pengundi Cina yang kami dapati ramai yang terus terang mengatakan bahawa mereka tidak setuju dengan pilihan ini kerana pertama sekali dalam keadaan kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 dan mereka risau tentang keselamatan kesihatan mereka sekiranya mereka keluar mengundi pada hari pengundian. Begitu juga dengan pengundi-pengundi Melayu yang masih lagi dilihat berdepan dengan permasalahan yang didepani oleh pandemik. Jadi ketika ini saya dapati mood penolakan pengundi tentang pilihan raya negeri ini masih lagi kuat. Ya, dan saya kira parti-parti politik akan terpaksa bekerja lebih keras untuk memberikan keyakinan kepada pengundi mengapa mereka harus keluar untuk mengundi pada hari pengundian nanti. Okey, itu berkaitan dengan sentimen pengundi dan kita akan mencerap ramai lagi pengundi-pengundi di Melaka dan Sarawak ini sentiasa berada di lapangan mendengar denyut nadi rakyat negeri Melaka dan isu-isu yang mereka ingin angkat supaya diberi perhatian oleh pihak kepimpinan. Bagi kepimpinan, sepanjang 1 bulan ini hinggalah hari penamaan calon, adakah Dr. Hamidin dan juga rakan-rakan Ilham Center melihat bahawa gabungan parti-parti yang menawarkan calon mereka ini sudah ada tokoh-tokoh yang akan ditampilkan sebagai ketua menteri? Kerana ini penting. Isu kepimimpinanlah menyebabkan runtuhnya, bubarnya Dewan Undangan Negeri Melaka. Tokoh seperti Datuk Seri Abdul Rauf, Speaker Negeri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali sebagai Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Idris Harun, mantan Ketua Negeri Melaka dan juga sebahagian Esko Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali. Begitu juga saudara Tuan Haji Adeli Zahari, mantan juga Ketua Menteri Ketua Menteri Melaka dari Pakatan Harapan sebelum ini. Jadi nampak yang jelas hanya Pakatan Harapan sudah menunjukkan tidak ada sanksi lagi bahawa Adeli adalah calon mereka. Tetapi yang lain kita masih kabur dan mereka tidak mengumumkan secara rasmi kerana mungkin itu strategi mereka. Bagaimana? Adakah ini akan memberi impak kepada pengundi sebagai pertimbangan untuk mereka membuat pilihan isu kepimpinan? Terima kasih Haji. Sememangnya dalam dapatan yang kami lakukan hampir sudah 2 minggu kerja lapangan kami lakukan di Melaka ini, kami dapati sememangnya persoalan tentang kepimpinan merupakan persoalan utama yang dilihat oleh pengundi. Seperti yang Haji katakan tadi, kebanyakannya mengakui bahawa permasalahan kepimpinan, terutamanya dalam parti UMNO, yang persaingan kepimpinan dalam parti UMNO yang menyebabkan apa yang berlaku pada hari ini. Tapi pada masa yang sama juga melalui persoalan-persoalan yang kami ajukan, kami melihat reaksi dan maklum balas daripada pengundi menunjukkan bahawa mereka sememangnya menunggukan siapakah wajah yang akan menjadi kita katakan ikon dalam konteks pilihan raya akan datang. Siapakah poster boy yang akan menggotai setiap parti. Dan seperti yang Saudara Haji katakan tadi, setakat ini memang jelas bahawa Tuan Haji Adli mempunyai kelebihan di mana tanpa mengira tempat di mana yang kami lakukan, nama beliau selalunya berada di atas di kalangan para pengundi dan boleh menerima beliau sebagai poster boy untuk PH. Tapi pada masa yang sama juga kami dapati terdapat beberapa kesangsian di kalangan pengundi, terutamanya dalam konteks siapakah yang akan menjadi poster boy untuk Barisan Nasional contohnya. Jadi dalam konteks ini menarik untuk kita lihat kerana persoalan tentang kepimpinan dalam Barisan Nasional ini merupakan sesuatu yang menarik. Dan sekiranya apa yang dilaporkan oleh media apabila Zahid Hamidis hari ini mengumumkan bahawa 85% calon Barisan Nasional adalah muka-muka baru, menarik untuk kita lihat sejauh manakah strategi ini boleh menampung kehendak pengundi di Melaka. Okey, itu berkaitan dengan kepimpinan dan poster boy yang akan kita dapat ketentuan dan kepastian pada 8 hari bulan. Tetapi Melaka tidak asing dengan pelbagai isu.
isu yang berlegar ketika ini dan menyebabkan runtuhnya kerajaan BNPN sebelum ini adalah isu yang dikatakan yang saya rasa sudah dimaklumi oleh semua orang termasuk rakyat Negeri Melaka berkaitan dengan penambakan pasir di pesisir pantai Negeri Melaka, perebutan kontrak-kontrak pihak kerajaan dan juga ketulusan pihak kerajaan negeri membuat keputusan memberikan tender ataupun kontrak kepada syarikat dari Singapura yang tidak ada pengalaman dan juga modal torka yang begitu kecil untuk membangunkan Melaka Central. Yang terakhir kita lihat isu berkaitan dengan banjir dan banyak sekali kawasan-kawasan rendah terus dinaiki air walaupun kawasan ini memang sinonim dengan kawasan banjir seperti di Aikro, di Alor Gajah, di Masjid Tanah dan juga di sekitar Gadik dan sebagainya. Apa pandangan Ilham Center dengan isu yang akan menjadi pertimbangan dan bagaimana indikator yang akan memuaskan hati rakyat jika mereka ingin memberikan janji ketika kempen nanti? Benar, Haji. Kalau kita lihat Jabatan Kajian kami juga mendapati persoalan tentang pembangunan masih lagi merupakan persoalan yang berada di tempat teratas di kalangan para pengundi apabila mereka bercakap tentang pilihan raya. Tetapi pada masa yang sama juga, seperti di tempat-tempat lain juga, pembangunan dalam konteks ketelusan amat ditekankan oleh pengundi. Dalam persoalan inilah persaingan di antara tokoh-tokoh tentang ketirisan yang berlaku mendapat tempat di kalangan para pengundi. Dan kami menjangkakan persoalan-persoalan inilah yang akan menjadi isu utama di kalangan parti-parti politik di Melaka, bukan sahaja boleh memberikan sesuatu manifesto yang jelas. Saya kira dalam konteks pilihan raya negeri ini, apa yang dimaukan oleh pengundi lebih bersifat sesuatu yang hampir, yang rapat dengan mereka. Persoalan seperti yang Saudara Haji katakan tadi tentang banjir, contohnya, menampakkan beberapa persoalan utama yang dihadapi oleh kerajaan negeri Melaka. Dan pada masa yang sama juga tentang keterusan pihak kerajaan untuk berdepan dengan permasalahan rakyat. Kerana birokrasi. Saya rasa perkara-perkara inilah yang harus ditangani oleh parti-parti politik dengan lebih keazaman bagi memastikan pengundi mendapat apa yang mereka kendaki. Bagaimana agaknya janji pilihan raya yang sebelum ini yang belum ditunaikan sama ada pihak Pakatan Harapan dan juga walaupun tidak ada manifesto oleh Perikatan Nasional dan juga BN sebelum ini, tetapi mereka banyak juga menabur janji dalam bajet 2021 dan juga ketika mereka berjumpa dengan rakyat. Yang paling terkesan adalah rakyat yang kehilangan kerja akibat COVID-19. Melaka merupakan negara industri, negeri industri dan juga industri pembuatan kataupun begitu pesat di Aikro, di Bukit Rambai dan juga di Batu Berendam dan juga di kawasan seperti Berlimau dan sebagainya. Begitu juga industri perhotelan dan juga pelancongan. Jadi ini saya rasa begitu dekat. Jika pandai pemain politik memberikan keyakinan, naratif mereka betul, mengambil hati dan juga bagaimana mencuit perasaan anak-anak muda terutamanya yang hilang kerja, yang menjadi rider, Foodpanda dan juga Grab dan sebagainya ini, mereka juga ada vote bank yang akan diterima jika pandai mereka menjelaskan apakah yang akan ditawarkan jika pakatan mereka dipilih sebagai Kerajaan Negeri Melaka selepas 20 hari bulan. Domidin. Betul Haji, kalau apa yang kami dapati, kebanyakan pengundi seperti yang saya kata tadi inginkan sesuatu yang cepat dalam konteks apa yang berlaku di Melaka. Terutamanya kalau kita melihat kepada apabila kita berdepan dalam konteks COVID-19 dan Melaka, saya kira persoalan dalam sektor pelancongan, sektor pembuatan memainkan peranan yang penting dan bagaimana kerajaan negeri seharusnya mempunyai formula yang jelas dalam membantu secara cepat kepada para pengundi, kepada penduduk Melaka bagi memulihkan ekonomi itu. Saya kira itu yang akan mendapat tempat di kalangan para pengundi. Pada masa yang sama juga, saya kira persoalan tentang keterusan amat dihargai oleh pengundi. Dalam konteks ini ramai pengundi mengatakan, contohnya walaupun dalam bantuan COVID dan sebagainya, tapi mereka masih lagi mempersoalkan tentang ketirisan yang berlaku, pemilihan, pilih kasih dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu saya merasakan bahawa setiap parti seharusnya mempunyai sesuatu yang jelas
terutamanya dalam jangka pendek untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan juga sosial. Saya kira permasalahan sosial juga amat penting dalam konteks pilihan raya kecil di Melaka 2 minggu lagi. Okey, sehubungan dengan itu, saya rasa ini juga ruang bagi pengundi dan juga pemain politik menentukan bagaimana corak pemilihan yang akan diberikan oleh undi-undi dari anak muda. Walaupun undi 18 tidak dapat dilaksanakan untuk pilihan raya negeri Melaka kali ini kerana tidak menyeberangi tahun 2022. Jadi, adakah anak muda juga, mereka yang sudah pun berdaftar dan juga dapat ruang untuk memilih kali kedua, kali ketiga untuk pilihan raya negeri kali ini akan menjadi orang kata pun kingmaker yang mungkin semua pihak mengambil mudah ataupun take for granted, mereka adalah vote bank parti A. Mereka lah yang akan sentiasa dekat dengan kami. Kerana kita dengar kenyataan-kenyataan pemain politik dengan rasa keyakinan yang amat tinggi sekali. Tetapi di lapangan bagaimana, Dr. Midin? Menarik untuk kita lihat dalam konteks demografi di Melaka ni, Haji. Hampir 60%, 70% pengundi di Melaka adalah mereka di bawah 50 tahun. Dan dari konteks itu, saya kira lebih kurang dalam hampir 40% merupakan di bawah 40 tahun. Dan ini merupakan, kalau kita mengatakan, di mana mereka yang boleh dikatakan dalam konteks muda. Ya? Jadi dalam konteks ini, saya kira persoalan-persoalan ini memang akan menarik untuk dilihat. Dan ini juga boleh menentukan kaedah kempen yang akan mempengaruhi mengapa kerana golongan ini lebih celik revolusi industri, terutamanya dalam konteks revolusi information. Jadi dalam konteks ini saya merasakan demografi memainkan peranan. Dan peranan yang ini saya kira merupakan memberikan kelebihan kepada parti yang boleh mendekati kumpulan ini. Ya, tidak dinafikan bahawa setiap parti mempunyai kumpulan mereka yang kekal. Setiap parti mempunyai hak core voters mereka sendiri. Tetapi kita mengetahui bahawa yang memenangkan pilihan raya ialah mereka berada di atas pagar. Ya. Dan biasanya kumpulan yang berumur di antara 21 hingga 40 ini merupakan kumpulan yang sentiasa berada di atas pagar. Melihat persoalan tentang isu, melihat persoalan tentang calon, melihat persoalan tentang bagaimana kehendak mereka dipenuhi oleh parti ataupun calon yang bertanding di sebuah kawasan. Jadi saya kira ini amat penting dalam parti politik dan akan mewarnai kempen di Melaka pada masa ini. Apa yang kita akan jangkakan sepanjang parti politik dan juga pemerhati sudah melihat ini perjalanannya sudah menjelang pilihan raya negeri Melaka, esok lusa hari penanaman calon, 2 minggu lagi hari berkempen dan juga hari mengundi 20 hari bulan. Kalau PRU ke-14, kita lihat sentimennya hampir sama di semua negeri termasuk di peringkat nasional. Berbondong-bondong anak muda dari Lembah Kelang akan pulang ke negeri masing-masing ataupun ke Dewan Undangan negeri yang mereka pun daftar, mereka akan pulang mengundi. Begitu juga rakyat Malaysia yang berada di Singapura. Kita tahu orang Melaka ramai bekerja di Singapura, terutamanya yang tinggal di kawasan bandar dan juga di sepadan Muar, iaitu di Sungai Rambai, di Bemban, di Serkam dan juga di Melimau. Dan adakah sentimen kali ini mungkin sukar juga untuk kita bandingkan kerana situasi pandemik masih berlaku dan Singapura masih menutup border mereka dan menyebabkan mungkin rakyat Malaysia yang berada di Singapura tidak boleh pulang. Begitu juga rasa risau, resah akibat COVID ini, mungkin anak muda yang tinggal di Lembah Kelang mungkin sukar juga. Tapi bagi Dr. Midin dan juga bagaimana SPR misalnya, pengurusan pilihan raya perlu lebih proaktif. 2 minggu mendatang ini adalah waktu yang kritikal untuk memanggil mereka pulang kerana kalau 70% sasaran SPR tidak dapat dicapai, kita boleh bayangkan bagaimana bentuk kerajaan negeri yang akan dibentuk selepas 20 hari bulan. Terima kasih, Haji. Bagi kami, anggaran SPR untuk mendapatkan mereka keluar mengundi sehingga 70% merupakan satu estimate yang sangat tinggi dalam konteks pandemik ketika ini. Dan pada masa yang sama juga kita melihat tidak berlakunya promosi yang hebat daripada pihak SPR untuk menggalakkan supaya mereka pulang mengundi. Promosi dalam konteks bagi kami melihat terutamanya SPR seharusnya menunjukkan bahawa mereka boleh memberikan kepastian sekurang-kurangnya kepada pengundi bahawa keselamatan kesihatan mereka merupakan persoalan utama yang akan dijaga oleh SPR apabila mereka menunaikan tanggungjawab demokrasi mereka. Jadi dalam konteks ini SPR seharusnya boleh menunjukkan apakah SOP yang terbaik
dalam konteks pengundian. Contohnya, apakah yang harus dilakukan? Contohnya, kami di Ilham merasakan seharusnya hari pengundian itu ditambah untuk membolehkan tidak berlakunya gerombolan yang besar di satu-satu tempat ketika tempoh mengundi. Jadi saya kira itu perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh SPR tanpa mereka melakukan sebarang perubahan dalam peraturan pilihan raya. Jadi perkara-perkara pokok seperti ini SPR harus saya rasa bersikap lebih profesional untuk memberikan keyakinan kepada pengundi bahawa keselamatan kesihatan mereka terjamin apabila mereka menunaikan tanggungjawab. Demokrasi adalah hak kepada semua warga dan pilihan untuk memilih ini adalah ruang demokrasi yang paling mahal harganya untuk setiap warga. Dan pastinya rakyat negeri Melaka berhak mendapatkan ketelusan dan juga pengurusan pilihan raya yang adil dan cekap. Bergantung bagaimana pihak SPR menghebahkan ataupun mempromosi seperti mana Dr. Midin katakan tadi, membawa ramai orang untuk kembali untuk mengundi, dan keduanya memberi hak juga kepada pemain politik untuk berkempen. Kerana ini penting. Bagaimana Dr. Midin melihat sepanjang sejak pembubaran hinggalah hari ini, nampaknya ada flip-flop, bukan flip-flop saya rasa, tapi tidak ada kejelasan. Hanya arahan daripada pihak KKM dan MKN sahaja yang dituruti oleh pemain politik. Itu juga didebatkan dari sudut ataupun ketulusannya. Ada yang di kompaun begini, ada yang di kompaun begini. Tetapi kita ada masa lagi. 2 minggu akan datang ini juga akan dilihat bagaimana SPR belajar dan juga menjelang pilihan raya negeri Sarawak. Betul lagi. Dalam konteks inilah saya merasakan bahawa SPR seharusnya bersifat proaktif. Ia sudah tentu undang-undang ditentukan oleh pihak kerajaan, terutama apabila kita berada dalam keadaan pandemik. Tetapi pengurusan pilihan raya adalah satu bidang dan kuasa SPR. Dan saya kira dalam konteks inilah SPR seharusnya boleh memastikan seperti Haji katakan tadi, sejauh mana keselamatan itu terjamin dan pada masa yang sama hak demokrasi bukan sahaja kepada individu tetapi kepada parti politik itu terjaga. Dalam konteks inilah saya kira SPR seharusnya mampu untuk melakukan yang terbaik di Melaka, dan itu boleh diguna pakai seperti apa yang berlaku di Sarawak. Kita mengetahui akan berlakunya pilihan raya negeri juga pada masa yang dekat. Jadi saya melihat dalam konteks ini SPR seharusnya lebih aktif dan mahukan supaya ketelusan dan bagaimana penguasaan itu seharusnya diambil dengan lebih jelas oleh pihak SPR. Okey, dan akhir sekali menjelang hari penamaan calon, adakah Dr. Hamidin akan menjangkakan pertembungan banyak penjuru di kesemua Dewan Undangan Negeri Melaka 28 itu? Saya merasakan bukan saja ramai yang mengatakan bahawa akan berlakunya pertembungan 3 penjuru, tapi melihat kepada persoalan dan perkembangan politik yang berlaku ketika ini, saya tidak terperanjat jika sekiranya perkara yang selalu kita lihat di Malaysia Timur, di Borneo akan berlaku di Melaka, di mana kita akan melihat banyak calon, 4 atau 5 calon bebas akan masuk bertanding di Melaka. Ini menarik bagi amatan saya. Okey, kita akan terus membuat analisis dan juga pemantauan, dan juga rakan-rakan Ilham Center akan memberikan pandangan mereka, termasuk Dr. Hamidin Abdul Hamid. Terima kasih Dr. Hamidin, Prof. Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center yang berkongsi untuk melihat bagaimana situasi politik negeri Melaka menjelang hari penamaan calon 8 hari bulan dan juga kempen sepanjang 2 minggu mendatang ini. Saya akan terus memberikan dapatan saya dan juga rakan-rakan di lapangan seperti Firdaus Azil, Saudara Faris dan juga Syuhada, dan juga rakan-rakan lain di studio. Kami akan memberikan liputan komprehensif untuk pilihan raya negeri Melaka. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di saluran 501 Astro Awani dan juga di astroawani.com. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.